Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadika as-salihin wal muttaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mujahidin, خصوصا في غزة وفي فلسطين وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي رحية وفي بلادنا ماليزيا خاصة وفي كل مكان وفي كل زمان. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin sidang Jumaat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, dengan keizinan, dengan kekuatan, taufik dan hidayah daripada Allah, kita dapat datang ke rumah Allah awal pada tengah hari ini untuk menunaikan fardu Jumaat kita. Mudah-mudahan masa yang kita gunakan untuk duduk seketika dalam rumah Allah dihitung dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amalan soleh, amal kebajikan yang dapat kita bawa sebagai bekalan untuk balik ke akhirat kelak insya-Allah. Hari yang Allah Taala sebut yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak. Yang menjadi peneman setia kepada kita ialah amal ibadah yang kita lakukan, susah payah, perik jerih, letih penat di dunia ni melakukan ibadah. Maka itulah yang akan menjadi peneman kita yang setia masuk ke dalam kubur. Harta kita akan tinggal, anak pinak pun kita akan tinggal. Harta yang banyak akan diwarisi oleh anak pinak kita. Kita susah payah cari siang malam pagi petang cari makan ke darah. Sampai kadang-kadang tak ada main mengaji, sampai kadang-kadang tak ada nak berjemaah. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, bila Allah Taala hantar wakil dia, Allah sebut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Datang malaikat maut ni kat kita, kepada Tuhan kita akan kembali balik. Maka waktu tu terputuslah alam syahadah kita, kita akan masuk pada alam yang baru, iaitu alam barzakh ataupun alam akhirat. Yang semua orang akan lalu benda ni, pasti akan lalu, cuma tak tahu bila, tak tahu di mana, tak tahu macam mana keadaan kematian. Yang pasti mati. Boleh jadi tuan-tuan mati dulu baru saya, ataupun boleh jadi saya kemudian mati, tuan-tuan dulu. Kira dua-dua tuan-tuan dulu lah. Nah, kita tak tahu kita nak mati bila, maka kita buatlah persediaan untuk menghadapi kematian. Kita nak balik rumah kampung, kita nak balik rumah mak mentua kita di Johor 600 km. Kita buat persediaan, berbagai-bagai persediaan. Kereta kita pergi servis, minyak kita isi penuh, walaupun minyak duk mahal lah ni, tuan-tuan. Bawa pula spare duit dalam poket 300-400 ringgit. Untuk apa? Takut-takut berlaku benda yang tidak diingini tengah jalan dan sebagainya. Baru 400-500 km kita buat persediaan yang sangat-sangat rapi, tuan-tuan muslimin muslimat. Sedangkan kalau kita tak buat persediaan pun kita boleh balik. Cuma mungkinlah kereta boleh jadi breakdown tengah jalan kerana kita tak servis. Boleh jadi minyak habis tengah jalan oleh kerana apa? Oleh kerana kita isi tak penuh. Tapi kita boleh dan ada peluang lagi untuk kita patah balik ke Taman Peruda ni untuk minta pertolongan kawan-kawan. Kerana itu baru di dunia. Tetapi kampung kita yang abadi akhirat, kalaulah kita pi tanpa ada bekalan, nak patah balik memang tak ada peluang lah. No chance. Sebab tu tuan-tuan, kita menyesailah lah ni, kita buatlah persediaan kita. Letih-letih kita pun buat juga ibadah kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita hamba. Kita bukan pekerja Allah, kita hamba Allah. Bila sebut kata hamba ni, dia buat kerja apa pun dia tak boleh minta upah. Tuan dia nak bagi, terpulang pada tuan dia. Kita hamba.
Walaupun kita lah ni pangkat Datuk Seri, pangkat Tan Seri, belakang ada pingat macam-macam, AMN, PMN, PJK, perut jengui ke depan, ada belakang. Tapi tuan-tuan, kita sedar hakikat kita seorang hamba. Kita kena buat apa yang Allah Ta'ala perintah dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang without any arguing, tanpa ada apa-apa bantahan. Tak ada, kita tak layak. Sebab tu bila kita seorang hamba, kita buat ibadah, kerana itulah tugas dan tanggungjawab kita yang utama. Allah Ta'ala nak bagi, dia akan bagi. Dia tak mau bagi, terpulang pada kehendak Allah. Nampak tuan-tuan ni? Sebab tu sedarlah diri kita tuan-tuan, kita semua akan mati. Macam mana kehidupan akhirat kita? Kalau tak ada bekalan, terkandas kita di pertengahan. Bukan ratusan kilometer, tapi ribuan tahun kita nak lalu. Fasa alam kubur, fasa alam mahsyar. Tu nak kena investigation pula hari soal siasat. Nak kena bangun duduk di hadapan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, waktu tu kita ni Allahu Rabbi, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kepala tak berani angkat di hadapan Allah. Malunya kita banyak maksiat dan mungkar yang pernah kita lakukan. Waktu tu nak menyesal pun tak ada guna dah. Orang putih kata useless. Nak menyesal, kita menyesal lah ni. Tuan-tuan, minta pula ke Allah Ta'ala. Bukan takat kita tundukkan kepala kita rapat, kita minta Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Kami tengok dah, kami dengar dah. Bagi peluang kat kami ya Allah, kami nak pulang balik ke muka bumi. Bagi kami hidup kali kedua ya Allah. Untuk apa? Ni'mal salihah. Nak buat tu, nak buat amal soleh. Pasal kehidupan kita yang pertama kita sia-siakan. Maka adakah peluang untuk kita pulang ke muka bumi setelah kita dimatikan oleh Allah? Tak ada dah peluang. Walaupun kita sebut sungguh-sungguh inna muqinun, sesungguhnya Allah ni kami yakin dah ya Allah, yakinlah dengan azab siksa dan sebagainya. Kami tengok dah, yakin. Waktu tu penyesalan yang tiada guna. Sebab tu waktu kita hidup, waktu kita sihat ni kita menyesal lah tuan-tuan. Kita maksiat banyak, mungkar yang kita lakukan banyak, dosa kita banyak, amalan ibadah kita sangat-sangat kurang. Maka kita buatlah ibadah sebagai bekalan untuk kita. Sebab tak ada orang nak bantu kita di kubur. Duk di dunia ni kalau kaya, mungkinlah orang lain boleh bantu. Ada bodyguard, ada driver, ada tukang kebun, ada bibik dan sebagainya. Masuk dalam kubur, tak ada siapa boleh tolong tuan-tuan, melainkan rahmat Allah, melainkan syafaat Nabi, melainkan apa yang kita buat atas muka bumi tuan-tuan. Sebab tu sedarlah diri kita tuan-tuan. Bukan kita nak suruh tinggalkan dunia, teruskan keduniaan kita. Tetapi ingat, tambah tujuan akhirat dalam kehidupan kita. Tambah kehidupan akhirat. Tujuannya tuan-tuan, biarlah kita penat, letih buat ibadah, tapi penat letih itu akan hilang. Exhausted, tired in doing a good things. Kita buat benda baik ni tuan-tuan ni, mayang banyak rakaat, letih, peluh keluar daripada tubuh badan kita. Kita baca Quran banyak muka surat, sehari satu juzuk, letih bibir kita tuan-tuan. Maka letih itu akan hilang bila kita berehat. Tuan-tuan duduk ni tuan-tuan sejam, duduk sila. Satgi bangun satgi ni, game boy kepala lutut ni, kebas kaki-kaki. Nampak? Hak jenis darah, blood circulation dia tak apa nak smooth jalan. Bangkit ni kebas kaki habis, letih. Ustaz duk beletik apa panjang nak tu, aku lapak nasi ni. Dia macam-macam lah. Tuan-tuan, bila bangkit tu letih, balik di rumah satgi tuan-tuan berehat, hilang letih tu. Hilang letih. Tuan-tuan tidur, bangun tidur tak berasa sikit pun letih. Yang kita duk letih lah ni. Tapi ganjaran pahalanya kekal di sisi Allah sampai bila-bila. Macam kita buat jahat ni, kita buat maksiat. Seronok buat maksiat, mengumpat orang, seronok. Mencuri barang orang, seronok. Berzina, sangat-sangat seronok. Minum arak, Allahu Rabbi. Benda yang Allah Ta'ala larang ni memang seronok kita buat. Kerana nafsu kita mendorong kita supaya melakukan benda lagu tu. Jadi ingatlah, seronok buat maksiat dan dosa ini hanya seketika. Kita seronok sat saja. Tapi dosa dia kekal di sisi Allah selagi mana kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita kena jaga satu benda yang sangat-sangat penting. Main part dalam tubuh badan kita ni, iaitulah hati kita. Kalau hati ni baik, dia akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan taat kepada Allah. Tapi kalau hati ni keras, hati ni hitam, kita mudah dan terdorong untuk melakukan kejahatan. Sebab tu Nabi pesan, ala inna fi jasadi adama mudghah, in saluhat saluhat sairu amali, wa in fasadat fasadat sairu amali, ala wahyal qalb au kama qala. Jaga-jaga dalam jasad anak-anak Adam ni ada seketui daging. Kalau elok seketui daging ni, maka eloklah amal perbuatan dia yang lain. Tapi kalau tak elok, rosak seketui daging ni, habis lingkup amal perbuatan dia.
Yang aku maksudkan dengan sekutu daging tu kata Nabi ialah hati manusia. Hati kita. Sebab tu hati ni Perdana Menteri, Prime Minister, Presiden, tuan-tuan, dia yang menjadi pengarah, director kepada segala tingkah laku kita. Nak mengaji bab hati, kena mengaji bab tasawuf. Pasal kita tak nampak hati kita. Ustaz, nampak belah dada, bawa keluar, yang tu jantung. Nah, hati ni tuan-tuan, tempat bisikan iblis, tempat datangnya riak, ujub, sum'ah, bongkak, takabur, sombong, sifat-sifat yang mazmumah. Maka ni semua ni penyakit hati. Yang semua orang akan lalu, cumanya teruk dengan tak teruk Bila kita ada penyakit-penyakit lagu tu tuan-tuan, hati kita makin keras. Kita akan gunakan anggota yang Allah Ta'ala bagi ni untuk melakukan maksiat kepada Allah. Tuan-tuan, sebab tu 7 anggota kita yang utama, mata, kaki, tangan, perut, mulut, telinga dan sebagainya, menjadi pintu yang pertama kepada kebaikan hati, yang kedua pada kerosakan hati. Jika sekiranya kita guna ke arah yang lebih baik, maka hati kita akan terdorong dan lembut untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi anggota ni kita salah guna, kita kufur nikmat. Allah Ta'ala bagi kaki, kita piduk di kelab dangdut. Allah Ta'ala bagi tangan, kita menzalimi orang. Allah Ta'ala bagi mata, kita pandang benda yang haram, dia menjadikan hati kita ni keras. Padahal mata kita ni kalau kita nak guna untuk kebaikan sangat-sangat banyak. Dengan mata saja boleh menambah iman manusia. Dengan mata ya. Kita iman kita sentiasa lemah. Bila lemah kita recharge balik. Tuan-tuan, lemah tu kita recharge balik dengan main mengaji, dengan main berjemaah. Tu tanda iman kita ni yazid wa yanqus. Sat duduk di atas, sat duduk bawah. Sat kuat, sat lemah. Sat kemah, sat cerai. Tu increase, sometimes decrease. Sat naik, sat turun. Dia tak sama dengan iman para nabi. Iman para nabi ni sentiasa yazid, sentiasa bertambah. Iman malaikat statik. Dia taat pada perintah Allah. All the commands from Allah dia obey. Tu malaikat. Kita ni ada potensi untuk ingkar dan ada potensi untuk taat. Tu manusia. Sebab tu bila kita sedar iman kita ni sentiasa lemah, dengan iman itulah modal yang terakhir kita nak masuk dalam syurga Allah. Tuan-tuan, patutnya kita kena jaga baik-baiklah iman kita. Kalau bateri handphone kita tinggal 10%, dia akan ada alert sound, dia akan bunyi. Net, kita buat apa? Kita cepat-cepat ambil charger, cucuk bateri, habis bateri cepat kita cari charger untuk charge. Pasal apa? Kita tahu kalau handphone ku habis bateri, aku tak boleh nak buat apa, tak ada manfaat. Walaupun handphone tu mahal, iPhone 6 biji 3,000, bateri tak ada, nak buat entah apa. Nak selfie tak boleh, update status tak boleh, WhatsApp lagi tak boleh, bateri tak ada. Yang boleh tengalung anjing kalau kena ligan, nak tu kan. Sebab iman kita ke tu, kita jagalah. Iman kita ni bunyi lemah tu lama dah. Bila iman kita bunyi lemah tu lama dah, kita tak apa nak jaga, kita tak take note, kita take for granted, kita ambil ringan sangat tuan-tuan. Takut-takut kita duduk di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ni tuan-tuan, kita mudah terjerumus ke lembah, ke kancah kemaksiatan, ke lembah kehinaan, ke lembah kesesatan dan sebagainya. Pasal banyak sangatlah ni doktrin-doktrin, dakyah-dakyah, influen-influen yang boleh merosakkan akidah manusia. Sebab tu antara cara kita nak tingkatkan iman, nak kukuhkan iman kita melalui pandangan mata menjadi. Tengok benda-benda, balikkan pujian kepada Allah. Jangan puji manusia saja. Kita takatlah ni kita banyak puji manusia. Tengok benda yang takjub, tengok benda yang hebat, tengok benda yang extraordinary, luar biasa, yang bukan semua orang boleh buat. Kita puji pencipta dia. Contoh, kita tengok kapal terbang. Tuan-tuan, kapal terbang paling besar di dunia Airbus 380. Sayap sebelah 100 meter. Enjin 4 biji, McDonnell Douglas, boleh terbang 1000 km atas udara. Hebatnya pencipta kapal terbang ni. Daripada besi yang begitu berat, kalau kita lempak atas udara, besi tu jatuh balik, dia boleh buat bagi kapal itu terbang. Kita hanya puji manusia. Nampak? Yang ni orang bukan Islam. Kalau kita orang Islam, kita tambah satu lagi stage. Bukan hanya memuji manusia yang mencipta, tetapi balikkan pujian kepada Allah. Lebih hebat Allah Ta'ala yang menciptakan manusia dengan akal fikiran. Maka dia boleh reka cipta benda-benda lagu tu. Kalau Allah Ta'ala izin kapal terbang tu duduk atas udara, dia akan terbang. Kalau Allah Ta'ala tak izin, hilang daripada radar. Lepas tu jatuh di pulau, sat pulau Rina, sat pulau Diego Garcia, duk kena pemuhung tu. Nampak? Tuan-tuan ni. Izin daripada Allah belakang. Kita balikkan pujian tu kepada Allah. Kita tengok kapal yang berat duduk atas laut. Kapal kargo, bukan kapal fiber, ingat. Ambil kapal kargo. Hak battalion US Army. Tuan-tuan, base askar laut, tentera laut. No, United States of America duduk tengah-tengah laut. Laut Antartik,
beribu-ribu batu nautika daripada darat, tuan-tuan ni. Depa punya base tu atas kapal. Kapal tu 500,000 tan berat. Setengah juta tan. Ada helikopter, ada jet F-15, F-16, F-14 boleh landing atas tu. Beratnya kapal yang diperbuat daripada besi boleh terapung atas air. Bukankah itu satu perkara yang menakjubkan? Jika sekiranya kita balik sekali lagi, ambil jarum sebatang, kita bubuh dalam air, jarum tu timbul ataupun tenggelam. Jarum sebatang, tuan-tuan. Jarum berat tak sampai 1 ounce, tak sampai 1 ounce. Tapi jarum yang ringan itu tenggelam dalam air. Kapal yang besar boleh terapung atas air dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Allah Taala suruh kita tengok dan fikir. Balikkan pujian, keindahan, kehebatan ciptaan itu kepada Allah. Bertambah iman kita. Tengok Titanic tu. Titanic. Tuan-tuan mungkin di Taman Peruda ni tak jenis tak tengok Titanic belaka, jenis tengok tanyalah ustaz. Nampak? Titanic tu kapal yang paling hebat di zaman dia. 1912 launching first pelayaran dia daripada Southampton nak pergi New York ke Atlantic tu 1912. Satu kapal yang paling hebat, paling mewah, paling canggih, paling besar, paling belaka. Titanic. Maka pencipta dia berbangga-bangga dengan ciptaan kapal yang begitu hebat, Titanic. 60,000 horsepower, kuasa kuda boleh lari. Serombong asap saja 4 biji. Berat sebiji Titanic 46,000 tan. Nampak? Berbangga, bawa keluar front page. Ni kata orang putih ni, orang yang tak ada iman. Bawa keluar front page, surat abang, paper. Not even a god can sing a Titanic. Oh, kemah nampak? Tuhan pun tak boleh karamkan Titanic. Akhirnya tuan-tuan tengok apa yang berlaku pelayaran kali pertama. Bawa 3,200 orang penumpang. Berlaku apa? Karam di tengah lautan. Kena tembak dengan Soviet Union ke? Dah. Titanic karam siapa? Pasal langgak air kacang kan? Iceberg tengah laut. Langgak tu patah dua, karam sampai hari ni kita boleh pergi tengok kalau kita scuba diving, tuan-tuan. Nampak? Izin daripada Allah Ta'ala belaka. Kalau Allah Ta'ala tak izin, seringan-ringan perkara tak boleh terapung atas udara. Kalau Allah Ta'ala izin, seberat-berat benda boleh terapung atas udara. Jadi bila kita tengok sesuatu benda yang takjub, tuan-tuan, yang menyebabkan kita ni terasa teruja, jangan hanya kita puji orang yang mencipta. Puji tu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balikkan, mudah-mudahan bertambah iman kita. Tu antara cara yang sangat mudah. Tangan kaki ada lagi, tuan-tuan ni. Gunakan untuk kebaikan. Banyak sangatlah, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan akhir zaman ni kita jagalah iman kita. Kita jaga ahli keluarga, anak bini, saudara-saudara, jiran tetangga kita, masyarakat kita daripada dakyah-dakyah yang memesongkan akidah kita ni. Nampak? Banyak sangatlah lah ni, banyak sangat. Orientalis barat tidak pernah give up, tak pernah berhenti untuk merosakkan orang Islam ni, luar dan dalam. Mereka buat masuk macam-macam anasir yang insya-Allah kita akan cerita sekali lagi dalam khutbah yang ringkas insya-Allah, tuan-tuan. Jadi kita kena berjaga-jaga. Mereka nak perang dengan kita, kalah mereka ni orang Yahudi ni, bangsa laknat. Nampak? Mereka akan anggap Yahudi ni, mereka akan anggap orang selain daripada agama Yahudi macam binatang. Macam lah duk berlaku di Palestin, bunuh orang ikut dan, kerana mereka anggap selain daripada agama mereka binatang belaka. Sebab tu mereka tanpa ada perasaan bunuh. Mereka disistemkan lagu tu, tuan-tuan. Sebab tu kita kena jaga-jaga ni. Di Malaysia lah ni banyak sangat pahaman-pahaman yang begitu memesong dan mengelirukan. Banyak sangat. Kita jagalah akidah kita. Kita mengaji, tuan-tuan ni, tauhid, fiqh, tasawuf. Mengaji tauhid kerana nak mengenal Allah setakat yang disuruh kenal. Nak mengaji cara salah, nak mengaji kaedah qalah, terpulang. Tauhid 3 serangkai, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, terpulang kat kita. Kalau itu lebih memahamkan kita. Ataupun kita nak mengaji cara qalah, tauhid sifat 20. Nampak? Silakan mengaji. Kaedah berbeza, tujuan sama, nak mengenal siapa yang menciptakan kita. Kita nak pergi Sungai Petani, duduk di Taman Peruda. Ada berbagai-bagai jalan nak ke Sungai Petani. Ada jalan Pekan, ada jalan Lencongan Barat, ada jalan yang banyak traffic light. Kita boleh pilih untuk nak ikut jalan mana. Tujuan dia nak pergi Sungai Petani. Maka tujuan kita ni, tuan-tuan muslimat, supaya kita ni bergantung dengan Allah. Tuan-tuan, kita mengajilah tauhid. Cara mana pun mengajilah. Tuan-tuan, khalaf ke, salah ke, kedua-duanya betul mengikut pendapat dan ijtihad para alim ulama, tuan-tuan muslimat. Yang penting pemahaman kita tu kepada pergantungan kita dengan Allah tu lagu mana. Tawakal kita tu lagu mana. Ngajilah tauhid, ngajilah fiqh untuk erti halal haram, sah batal. Nampak? Bab ibadah, bab munakahah, nikah kahwin, bab muamalah, bab sosialism kita, nak membeli menjual dan sebagainya, sewa beli. Ngaji bab jinayah, bab hukum dan undang-undang Islam, ada hudud, qisas, ta'zir, diyat. Bukan macam undang-undang yang kita duk pakai lah ni, undang-undang yang dibawa oleh orang barat, orang kafir.
Tuan-tuan tengok, law ni orang tak takut sikit pun dengan undang-undang. Depa lebih hebat lagi melaku in advance doing crime. Tuan-tuan ni, in advance buat. Bukan kata orang tua-tua, budak-budak ada dah bunuh orang. Budak-budak umur 19 tahun, umur 16 tahun. Yang saya baru jumpa 2 orang budak remaja dalam penjara. Depa baru masuk Islam. Umur 17, umur 18. Kelak tokek, bunuh tokek, balut dalam tilam, bubuh atas siling. Tuan-tuan, bukan umur 80, 30, 40, tak dewasa lagi, baru remaja. Bunuh orang dah. Nampak? Kegagalan, failure of law system in Malaysia. Sebab kita ni ketegak bui, kita hamba belagak sombong, tak mau terima hukum Allah. Padahal hukum Allah Ta'ala ni tuan-tuan cukup lengkap dah. Kita manusia yang koman sepanak, jangan duk belagak sombong. Nampak? Hudud ada tata cara dia. Qisas ada tata cara dia. Nak menjaga akal fikiran, nak menjaga tuan-tuan muslimin muslimat keturunan, ada hukum kepada penzina. Nak menjaga akal fikiran, hukum kepada pemabuk, peminum arak, berapa rotan. Nak menjaga agama, ada hukum murtad, bunuh dan sebagainya. Jadi kita ambil manfaatlah, tuan-tuan. Nah, mudah-mudahan, insya-Allah mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat pada kita. Ampun dan maaf daripada saya kerana suara saya mengganggu i'tikaf tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.